Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita bertemu kembali pada siri yang ke-217 dalam pembacaan hadis Sunan Imam Tirmizi rahimahullah. Moga adanya manfaat dan kebaikan untuk setiap daripada kita, termasuk saya terutamanya, sewaktu kita membaca, mendengar, menghayati sabdaan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat semua, Haifah Najwa, Fatimah Az-Zahra, Fatimah Samsuddin, Adeline Maira, Alhamdi Hussein, Ayu Hafiz dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. InsyaAllah dalam tempoh 30 minit ini kita nak baca beberapa sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita nak sambung daripada riwayat 3110 yang mana hadis-hadis yang didatangkan oleh Imam Tirmizi berkenaan tentang tafsiran ayat yang pertama daripada surah At-Taubah yang menceritakan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, bara'atum minallahi wa rasulih ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Firman Allah, bara'ah, ini adalah pemutusan tanggungjawab, ataupun bara'ah bermaksud pembatalan perjanjian daripada Allah dan Rasulnya terhadap orang-orang yang ingkar. Orang-orang yang ingkar yang sebelum ini kamu ada membuat perjanjian dengan mereka. Maka Nabi SAW perintahkan Ali bin Abi Talib untuk memaklumkan kepada masyarakat Arab pembatalan perjanjian yang pernah dibuat oleh Nabi SAW dengan mereka. Riwayat 3110. Wa bi ilahi qala hadatsana Bundarun qala hadatsana Affan bin Muslim wa Abdus Samad qala hadatsana Ahmad bin Salamah Simak bin Harb bin Anas bin Malik. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala beliau berkata, maka siapakah yang Nabi hantar untuk memaklumkan tentang bara'atum minallahi wa rasulih, pembatalan, pemutusan perjanjian antara Nabi dengan masyarakat Arab yang masih lagi tidak beriman. Maka kata Anas bin Malik, Nabi SAW telah mengutuskan bibara'ati, untuk pembatalan perjanjian pada waktu itu Abu Bakar. Pada awalnya Nabi SAW hantar Abu Bakar. Summa da'a, kemudian Nabi SAW panggil Abu Bakar seraya berkata, la yanbaghi li ahadin an yuballigha hadha, tidak selayaknya seseorang menyampaikan ini illa rajulun min ahli, kecuali seorang yang selayaknya daripada keluargaku. Kenapa? Sebab memang menjadi kebiasaan Arab, orang Arab pada zaman tersebut, kalaulah mereka nak memutuskan sesuatu perjanjian, maka yang menyampaikan adalah ahli keluarga, adalah ahli keluarga dan juga orang yang dekat dengan sesuatu pemimpin kabilah dan sebagainya. Sebab itu lihat kepada sinhara baris yang keempat daripada bawah, li'anna 'adatal arabi alla yatawalla al-'ahda wa naqdah, kerana menjadi kebiasaan bangsa Arab bahawa tidaklah pada waktu itu membuat perjanjian ataupun membatalkan perjanjian illa rajulun minha, kecuali seseorang daripada kalangan keluarga. Fab'atha aliyan, maka Nabi SAW telah pada awalnya nak hantar Abu Bakar, Nabi hantar Sayyidina Ali li'alla yaqulu, supaya masyarakat Arab tidak berkata ini adalah bertentangan dengan apa yang biasa kami lakukan ketika mana nak membatalkan sebarang perjanjian. Maka sebab itu mula-mula Nabi nak hantar Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar. Nabi panggil Abu Bakar
dan Nabi SAW maklumkan selayaknya pada waktu itu adalah ahli keluargaku. Maka siapa yang Nabi hantar? Fada'a Aliyan, maka Nabi panggil Sayyidina Ali. Fa'atahu iyah, dan Nabi SAW serahkan tanggungjawab ini kepada Sayyidina Ali. Hadis ini adalah hadis yang hasan gharib daripada periwayatan Anas. Riwayat yang ke-3111 pun lebih kurang sama maknanya. Wa bi ilai qala sana Muhammad bin Ismail qala sana Sa'id bin Sulaiman qala sana Abbad bin Al-Awwam qala sana Sufyan bin Al-Husain an Al-Hakam bin Utaibah an Miqsam an Ibn Abbas, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Nabi SAW telah mengutuskan Abu Bakar dan memerintahkan Abu Bakar untuk menyeru dengan kalimah-kalimah ini. Kalimah-kalimah mengenai tentang pembatalan perjanjian dengan mereka yang masih lagi tidak beriman. Summa atba'ahu, kemudian Nabi SAW telah menyusul Abu Bakar. Siapa? Ali radhiyallahu anhu. Fabaina, maka ketika mana Abu Bakar berada di dalam perjalanan, idh sami'a, tiba-tiba dia telah mendengar rugha'a, suara unta Nabi SAW yang bernama Al-Qaswa. Nah, Al-Qaswa adalah unta Nabi SAW. Al-Qaswa. Al-Qaswa ini Nabi mula dapat, kalau ikutkan riwayat Sirah Ar-Rahiqul Maktum, sewaktu Nabi SAW nak berhijrah. Asalnya Abu Bakar nak beri percuma, tapi Nabi tak nak terima, Nabi nak beli. Dan ketika mana selepas kewafatan Nabi, beberapa bulan selepas itu Al-Qaswa pun meninggal dunia. Unta Al-Qaswa ini banyak bersama dengan Nabi SAW. Maka Nabi SAW telah menghantar Sayyidina Ali menunggang unta Qaswa Nabi. Maka bila Abu Bakar dengar suara unta Qaswa Nabi SAW, fakhraja Abu Bakar fazi'a, maka Abu Bakar segera keluar, terburu-buru. Fadhanna, kerana Abu Bakar menyangka bahawa itu adalah Nabi SAW. Faiza Ali, maka tiba-tiba yang menunggang untuk Qaswa Nabi adalah Sayyidina Ali. Fadafa'a ilaihi kitab Rasulillah, maka Allahumma salli ala Sayyidina Abu Bakar telah menyerahkan kepada Sayyidina Ali surat yang Nabi SAW berikan kepadanya. Wa amara Aliyan, dan Nabi SAW telah memerintah Sayyidina Ali yang melaungkan kalimah-kalimah berikut. Maka Sayyidina Ali telah pergi bersama dengan Abu Bakar pada musim haji. Pada musim haji tahun 9 Hijrah. Nabi buat haji perpisahan tahun 10 Hijrah. Pembukaan kota Mekah tahun yang ke-8 Hijrah pada bulan Syawal. Tapi bulan Syawal Nabi SAW pada tahun 8 Hijrah Nabi tak buat haji. Tahun 9 Hijrah pun Nabi tak buat haji. Tahun 9 Hijrah Nabi hanya hantar Abu Bakar dan Sayyidina Ali. Fantalaqa, maka mereka berdua telah berjalan. Fahajja, mereka berdua menunaikan haji. Faqama Aliyun ayyamat tasyrik, maka Sayyidina Ali telah berdiri pada hari-hari tasyrik. Apakah hari tasyrik? 11, 12 dan juga 13 Zulhijjah. Fanada, dan berterusan Sayyidina Ali menyeru sepanjang 3 hari-hari tasyrik dengan seruan Zimmatullah, segala hubungan, tanggungjawab daripada Allah dan Rasulnya, bari'atun, adalah terbebas, adalah terputus, adalah terbatal, min kulli musyrik, daripada setiap orang yang masih lagi tidak beriman. Setiap orang yang masih lagi tidak beriman, sebarang perjanjian, tanggungjawab yang mungkin sebelum ini ada, maka ianya adalah terbatal dan terputus. Sebab pada waktu tahun 9 Hijrah, masih ada lagi orang musyrik datang melakukan haji. Sebab haji daripada zaman Nabi Ibrahim. Orang Arab, masyarakat jahiliyah, sebelum datang Islam pun mereka buat haji. Cuma ada 1-2 perkara, terutamanya orang Quraisy, mereka buat berbeza sedikit daripada haji Nabi Allah Ibrahim. Fasihu, maka kata Sayyidina Ali, maka bertibaranlah kamu fil ardi, di atas muka bumi, arba'ata asyhur, selama 4 bulan. Dan ini adalah tafsiran untuk ayat yang kedua surah At-Taubah. Maksudnya walaupun Nabi batalkan perjanjian sewaktu haji tahun 9 Hijrah, Nabi benarkan pada waktu itu mereka untuk mengambil masa 4 bulan. Tentera Islam tidaklah pada waktu itu terus menyerang mereka, tetapi Nabi SAW berikan masa tempoh 4 bulan untuk mereka berfikir, untuk beriman, ataupun kalaulah tidak beriman, untuk mereka kena faham mereka tidak lagi boleh menunaikan haji selepas daripada tahun tersebut. Wala yahujjanna ba'dal 'am,
Maka kata Sayyidina Ali, dan tidak sama sekali boleh menunaikan haji selepas tahun ini musyrikun, seorang musyrik pun. Selepas daripada tahun 9 Hijrah, Nabi dah tak izinkan mana-mana orang musyrik menunaikan ibadah haji. Sebab Mekah dan seluruh benua Arab telah berada pada pemerintahan Nabi SAW. Maka tahun 9 Hijrah adalah last Nabi SAW izinkan mereka untuk buat haji. Sebab itu Nabi pun tak buat haji pada tahun 9 Hijrah. Wala yatufanna, dan janganlah sama sekali melakukan tawaf bil baiti di Baitullah uryanun, dalam keadaan bertelanjang. Sebab orang musyrik, mereka pada waktu itu melakukan tawaf di Baitullah dalam keadaan telanjang. Tapi taklah campur laki perempuan. Laki pada waktu siang dan perempuan pada waktu malam. Kenapa mereka bertelanjang? Sebab mereka kata pakaian mereka daripada sumber yang tak halal. Maka mereka nak tawaf tanpa ada sebarang pakaian daripada sumber yang tak halal pada badan mereka. Maka Sayyidina Ali kata dah tak boleh lagi melakukan tawaf dalam keadaan telanjang. Wala yadkhulul jannata illa mu'min, dan tidaklah masuk ke dalam syurga kecuali orang yang benar-benar beriman. Wa kana Aliyyun yunadi, maka kata perawi, dan adalah Sayyidina Ali terus-menerus menyeru dengan seruan ini. Sebab pada waktu itu dia bukanlah ada sistem SMS, sistem hebahan, bukan ada mic. Lalu Sayyidina Ali dekat tempat yang pelbagai, dia terus-menerus menyeru dengan kata-kata tadi. Faiza ayya, apabila Sayyidina Ali telah letih, Abu Bakar bangun dan pada waktu itu menggantikan Sayyidina Ali dalam menyeru. Dan hadis ini adalah hadis yang hasan gharib daripada sanad ini, daripada periwayatan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Riwayat 3112 masih lagi berkenaan tentang tafsiran ayat yang ayat yang pertama surah At-Taubah, berkenaan tentang bukan ayat yang pertama. Ayat yang ketiga, wa adzanum minallahi wa rasulih, dan ini adalah azan, pengisytiharaan daripada Allah dan Rasul. Maka riwayat yang seterusnya adalah berkenaan tentang apakah maksud pengisytiharaan yang disebut oleh Sayyidina Ali dan Abu Bakar radhiyallahu anhuma daripada Allah dan Rasul. Riwayat 3112. Wa bi ilai qala sana Ibnu Abi Umar qala sana Sufyan wa Nabi Sa'ad Zaid bin Yusaid qala sa'alna, kami telah bertanya kepada Sayyidina Ali, bi ayyi syai'in bu'itha fil hajjah, dengan mesej apa kamu telah dihantar oleh Nabi sewaktu haji dalam kurungan tahun 9 Hijrah. Apa mesej yang Nabi suruh kamu iklankan, serukan pada tahun 9 Hijrah? Qal, berkata Sayyidina Ali, bu'ithtu, aku telah diutuskan membawa 4 mesej, 4 pengumuman. Yang pertama, alla yatufanna bil baiti uryan, tidak lagi boleh bertawaf di Baitullah dalam keadaan bertelanjang. Yang kedua, wa man kana bainahu wa bainan nabiyyi ahadun fahuwa ila muddatih, barang siapa yang masih lagi ada perjanjian dengan Nabi dalam tempoh yang terdekat, maka akan dihabiskan sampai tempoh itu sahaja. Wa man lam yakun lahu ahdun, barang siapa yang tidak ada sebarang perjanjian dengan Nabi, fa ajalahu, maka tempoh yang Nabi berikan kepadanya adalah 4 bulan. Sama ada dia nak beriman dalam tempoh 4 bulan, ataupun pada waktu itu dia kena tinggalkan tanah haram Mekah dan juga kawasan sekitar yang Nabi tidak izinkan mereka untuk berada. Sebab pada waktu itu tanah haram Mekah dah berada di bawah pemerintahan umat Islam. Yang keempat, yang ketiga, wala yadkhulul jannata illa nafsun mu'min, tidaklah yang masuk syurga kecuali orang yang beriman. Dan yang keempat, wala yajtami'ul musyrikuna wal muslimuna ba'da 'amihim hadza, tidak lagi boleh berkumpul bersama melakukan ibadah haji orang musyrik dan orang Islam selepas daripada tahun ini, iaitu selepas daripada tahun 9 Hijrah. Seperti yang kita baca tadi. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih, dan ianya adalah periwayatan Ibnu Uyainah daripada Abu Ishaq, dan telah meriwayatkan hadis ini juga Sufyan Ats-Tsauri daripada Abu Ishaq daripada sebahagian para sahabat daripada Ali radhiyallahu anhu, dan di dalam sanad yang kedua ini ada daripada Abu Hurairah wa fihi, dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Riwayat 3113 berkenaan tentang tafsiran surah At-Taubah ayat yang ke-18, di mana pada ayat yang ke-18 daripada surah At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala ada berfirman, innama ya'muru masajidallahi man amana billah, hanya sahaja
orang yang memakmurkan, menghidupkan rumah Allah, itu adalah orang yang itu adalah tanda bagi orang beriman. Maka dibawakan riwayat 3113. Wa bi ilai qala sana Abu Quraib bin qala sana Rishdid bin Sa'd an Amr bin Al-Harith an Darraj an Abi Al-Haytham an Abi Sa'id radhiyallahu anhu. Daripada sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, baginda Nabi SAW bersabda, "Idza ra'aitum," apabila kamu melihat, ar-rajula, ada seseorang, ya'tadu, yang kerap ulang alik ke masjid, fashhadu, maka saksikanlah untuknya dengan iman. Kenapa kalau kita nampak orang berulang alik ke masjid itu adalah tanda dia beriman? Kerana Allah berfirman, ayat yang ke-18 surah Taubah, firman Allah, innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya orang-orang yang menghidupkan rumah Allah, man amana billah, itu adalah orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman pada hari akhirat. Maka sebab itu sabda Nabi, nampak je orang yang kerap ulang alik ke masjid untuk solat fardu, untuk ibadah, maka berilah penyaksian kepadanya tentang keimanan. Fashhadu, berilah penyaksian kepadanya tentang keimanan. Riwayat 3114, riwayat yang lebih kurang sama. Cumanya perkataan ya'tadu diriwayatkan dengan perkataan yata'ahadu di sini. Ada sedikit sebanyak perbezaan makna sahaja. Wa bi ilai qala sana Ibnu Abi Umar qala sana Abdullah bin Wahab bin Amr bin Al-Harith an Darraj an Abi Al-Haytham Nabi Sa'id. Daripada sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW, riwayat yang lebih kurang sama, illa kecuali annahu, dalam periwayatan ini baginda bersabda, yata'ahadul masjid. Kalau hadis sebelum ini, ya'tadu. Ya'tadu maksud menjadi kebiasaannya berulang alik ke masjid. Lalu apa pula maksud yata'ahadu? Lihat kepada sinhara pada baris yang kedua, ayyakhdumu, orang yang berkhidmat, pada waktu itu menabur bakti, menabur jasa di masjid. Ada juga menterjemahkan wa yu'ammiru, orang yang mentakmirkan, menghidupkan masjid. Ada juga yang menterjemahkan yata'ahadu, at-taraddudu ilal masjid fi iqamati salah, orang yang berulang alik ke masjid untuk menunaikan salat. Maka ini antara makna yata'ahadu. Kata Imam Tirmizi, Abul Haytham perawi, namanya adalah Sulaiman bin Amr bin Abdul Utrawi, dan beliau adalah seorang anak yatim yang berada di dalam jagaan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Riwayat 3115. Maka riwayat ini adalah berkenaan tentang ayat yang ke-34 daripada surah Taubah. Ayat 34 daripada surah Taubah. Yang mana pada ayat ini menceritakan tentang emas dan perak. Maka bila para sahabat dengar tentang emas dan perak, mereka kata, Al-Quran sebut tentang emas dan perak, maka kami patut menyimpan emas dan perak. Maka Nabi SAW tidaklah menghalang. Cuba Nabi kata, ada harta yang lebih baik daripada itu. Apakah dia? Lidah yang sentiasa berzikir, hati yang sentiasa syukur, mempunyai isteri dan pasangan yang membantu untuk urusan agama. Ini adalah harta yang lebih bernilai daripada emas dan perak. Riwayat 3115. Wa bi ilai qala sana Abdul Humaydin qala sana Ubaidullah ibn Musa an Israil an Mansur an Salim bin Abil Jadi an Thauban. Daripada Thauban yang merupakan hamba yang telah dimerdekakan oleh Nabi SAW, Maula Rasulillah. Beliau berkata, tak kala turunnya pertengahan ayat, yang mana ini bahagian pertengahan ayat, firman Allah, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak. Qal, maka berkata perawi yang bernama Thauban, adalah kami bersama dengan Nabi SAW fi ba'di asfarihi, pada sebahagian perjalanan permusafiran baginda. Maka sebahagian para sahabat bila mendengar ayat tentang emas dan perak ini, mereka berkata, unzilat, ayat ini telah diturunkan menyebut tentang emas dan perak. Lau alimna, kalaulah kami mengetahui, ayyul mali, adanya sesuatu harta yang lebih baik daripada emas dan perak, fanattakhidhuh, kami pasti akan mengambilnya. Al-Quran sebut tentang emas dan perak kerana itu adalah mata wang yang sebenar. Tapi kata sahabat, kalaulah ada sesuatu harta yang lebih bernilai daripada emas dan perak, nescaya kami akan menggunakannya, mengambilnya. Maka terus Nabi SAW bersabda, afdaluh, yang lebih bernilai daripada emas dan perak adalah seseorang yang lisanun zakir,
ada lidah yang sentiasa berzikir, itu lagi bernilai daripada emas dan perak. Bukanlah nak mengatakan tak payah ada emas dan perak, tapi pada waktu itu bersyukur kalaulah ada lidah yang sentiasa berzikir. Yang kedua sabda Nabi, qalbun syakir, hati yang sentiasa bersyukur, itu lebih bernilai daripada emas dan perak. Dan yang ketiga sabda Nabi, wa zaujatun, mempunyai isteri, mukminatun, yang beriman, tu'inuhu, yang membantu dan menolong suaminya, ala imanih, atas urusan iman dia. Apakah maksud membantu atas urusan iman? Lihat kepada sinhara baris yang keempat daripada bawah. Tu'inur rajula, yang mana isteri menolong suami atas urusan agama, bi an tuzakkirahu salah, ingatkan suami untuk solat, untuk puasa sunat, dan juga untuk melakukan ibadah-ibadah apabila suami lupa ataupun lalai. Maka ini adalah lebih bernilai daripada emas dan perak kalaulah ada pasangan yang seperti ini. Hadis ini adalah hadis yang hasan, kata Imam Tirmizi. Aku telah bertanya kepada Muhammad bin Ismail al-Bukhari, faqultu lahu, lalu aku berkata kepada Imam Bukhari, Salim ibn Abil Ja'ad, adakah Salim bin Abul Ja'ad pernah mengambil hadis daripada Sauban? Maka Imam Bukhari menjawab, la, tidak. Qultu, aku bertanya lagi, lalu daripada siapa? Salim bin Abul Ja'ad mengambil hadis daripada kalangan sahabat Nabi. Maka Imam Bukhari menjawab, Salim bin Abul Ja'ad ada mengambil hadis daripada Jabir bin Abdullah, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Wa dzakara, dan Imam Tirmizi menyebutkan nama-nama yang lain daripada kalangan sahabat Nabi. Riwayat 3116 menceritakan tentang kisah berkenaan tentang ayat yang ke-31 daripada surah Taubah, yang mana menyebut tentang mereka menjadikan pendeta dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan yang diikuti selain daripada Allah. Apakah maksud dia? Riwayat 3116. Wa bi ilai qala sana Husain bin Yazid al-Kufi qala sana Abdus Salam ibn Harb bin Utaif ibn A'yan an Mus'ab bin Sa'ad an Adi bin Hatim, daripada sahabat Nabi Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, beliau berkata, ataitun Nabi, sewaktu sebelum daripada Islam aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pada waktu itu pada tengkukku ada salib yang diperbuat daripada emas. Maka Nabi SAW bersabda, ya Adi, wahai Adi, itrah anka hadzal wathan, buanglah daripada kamu akan patung ini. Jangan pakai salib pada leher. Maka berkata perawi, dan aku mendengar Nabi SAW membaca sepotong ayat daripada surah Bara'ah yang berbunyi, ittakhadhu, mereka menjadikan ahbarahum, para ulama mereka, wa ruhbanahum, dan juga para pendeta dan rahib mereka, arbaban, sebagai Tuhan, min dunillah, selain daripada Allah. Maka apakah maksud menjadikan para ulama dan juga para pendeta dan rahib sebagai Tuhan yang diikuti selain daripada Allah? Qal, maka berkata perawi, yang mana Nabi bersabda, ama innahum, adapun sesungguhnya mereka, lam yakunu ya'budunahum, bukanlah mereka pergi sembah para ulama dan juga pendeta rahib mereka, walakinnahum, namun akan tetapi, kanu, adalah mereka, iza ahallu lahum, apabila para ulama, pendeta rahib mereka mengatakan sesuatu yang halal, padahal benda itu haram, istahalluh, maka para pengikut pun pada waktu itu menganggap halal. Oh, sebab ulama kami kata begini, sebab pada waktu itu pendeta rahib kami kata begini, padahal Allah haramkan. Sebaliknya sabda Nabi, wa idza haramu, dan apabila pendeta rahib pada waktu itu ulama mereka mengharamkan sesuatu yang sebenarnya halal, haramu, mereka pun anggap haram. Sebab itu lihat kepada sinhara baris yang pertama, kata para ulama, apakah maksud daripada sabdaan Nabi, bi an ata'uhum, yang mana mereka mengikut membuta tuli para ulama, pendeta dan rahib mereka, fi tahrimi ma ahallallah, pada perkara halal yang diharamkan, dan pada waktu itu menghalalkan perkara yang Allah haramkan. Lalu itu adalah para ulama, para pendeta, rahib Yahudi. Pada waktu itu Allah sebut mereka menjadikan ulama, pendeta dan rahib mereka sebagai Tuhan yang diikuti. Bukanlah dia sembah pendeta, rahib, ulama mereka tadi, tetapi pada waktu itu mereka mengikut membuta tuli. Dan pada setiap zaman ada begitu. Ada orang yang mengikut membuta tuli. Oh, ulama ataupun pada waktu itu mereka kata begini,
kena ikut. Walaupun pada waktu itu jelas-jelas pada waktu itu bertentangan dengan apa yang Al-Quran ataupun hadis sebut. Bertentangan daripada amalan majoriti para ulama, ijma' para ulama. Maka mengikut membuta tuli seperti mana yang golongan yang terdahulu lakukan pada para ulama, pendeta dan rahib mereka. Al-Quran beri teguran pada ayat yang ke-31 daripada surah At-Taubah. Hadis ini adalah hadis yang hasan gharib. Kami tidak mengetahuinya kecuali daripada periwayatan Abdul Salam bin Harb dan Utaif bin A'yan adalah seorang yang tidak terkenal di dalam periwayatan hadis. Riwayat yang ke-3117 berkenaan tentang surah At-Taubah ayat yang ke-40, yang mana pada ayat yang ke-40 Allah ada menyebut tentang ada seorang yang meneman Nabi. Lalu siapakah orang yang meneman Nabi tersebut? Itulah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Di riwayat 3117, wa bi ilai qala sana Ziyad bin Ayyub al-Baghdadi qala sana Affan bin Muslim qala akhbarana Hammam qala akhbarana Thabit an Anas, daripada Anas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Abu Bakar radhiyallahu anhu telah menceritakan, beliau berkata, aku telah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu fil ghar, dan pada waktu itu kami berada di dalam gua, iaitu gua Sur. Maka apa kata Abu Bakar kepada Nabi? Lau anna ahdahum, jika sesungguhnya salah seorang daripada mereka, iaitu orang Quraisy yang sedang mencari Nabi di atas bukit tersebut, yanzuru, mereka melihat, ila qadamaihi, pada kedua kaki mereka, la absarana, pasti mereka akan nampak kita, tahta qadamai, di bawah tapak kaki mereka. Apakah maksud ungkapan Abu Bakar? Kalaulah mereka tengok kepada kaki mereka, mereka akan nampak. Maka lihat kepada sinhara, lihat kepada syayakha pada baris yang pertama, maknahu in qa'ada, kalaulah orang musyrik ini mereka duduk, wa nazara, dan bila dia duduk dia tengok ke arah kaki, la absarana, mereka akan nampak kita. Lianna gharat, kerana kebanyakan gua-gua yang berada di sekitar Mekah, termasuklah gua Sur, termasuklah gua Sur, maka kebiasaannya kedudukannya pada waktu itu adalah ke bawah sedikit. Maksudnya kalaulah bongkok, duduk, barulah akan nampak siapa yang berada di dalam gua tersebut. Termasuklah gua Sur. Kalaulah kita tengok gua Sur, keadaan dia begitu. Tapi kalaulah berdiri, tak nampak apa-apa. Tapi kalaulah duduk, lihat ke arah kaki, ke arah bawah, akan nampak ada orang yang berada dalam gua tersebut. Itulah Nabi SAW dan Abu Bakar. Maka Nabi bersabda, wahai Abu Bakar, ma dhannuka, apakah pandangan kamu bisnain, dengan dua orang yang mana Allah adalah zat yang ketiga yang menjaga mereka. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih gharib. Innama yurwa, sesungguhnya diriwayatkan daripada periwayatan Hammam, wa qad rawa, dan sungguh telah diriwayatkan hadis ini oleh Habban bin Hilal, dan lebih daripada seorang daripada Hammam, riwayat yang lebih kurang sama. Riwayat yang ke-3118 ini adalah berkenaan tentang tafsiran ayat yang ke-80 hingga 84 daripada surah At-Taubah. Secara ringkasannya, pada permulaannya Allah menurunkan ayat istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Sama ada kamu memohon keampunan untuk orang munafik ataupun tidak, maka Allah tak akan ampunkan mereka. Maka Nabi menyangka maksud daripada ayat tersebut adalah Nabi ada pilihan, sama ada nak memohon keampunan ataupun tidak. Maka bila meninggal dunia, bila mati ketua orang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul, maka Nabi nak solatkan dia. Maka Umar bin Khattab pada waktu itu tegur Nabi agar tidak mensolatkan jenazah tersebut. Maka Nabi kata, aku ada pilihan, sebab Allah berfirman, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Sama sahaja kamu memohon keampunan ataupun tidak. Maka Nabi faham itu sebagai pilihan. Maka kemudian bila Nabi telah selesai solatkan Abdullah bin Ubay bin Salul, maka turunlah firman Allah, dan wala tusalli ala ahadim minhum mata abada wala takum ala qabrih. Janganlah sesekali kamu mensolatkan jenazah orang munafik, dan janganlah kamu berada di sisi kubur mereka sampai bila-bila. Semenjak itu, Nabi tidak lagi mensolatkan jenazah orang munafik. Tapi Nabi tahu daripada wahyu siapa yang munafik. Kita yang tak tahu siapa munafik, siapa tidak, janganlah sewenang-wenangnya kita menghukum sesiapa pun pada waktu itu sebagai munafik.
Riwayat 3118. Wa bi ila qala sana Abdul Humaid qala rasani Yaqub bin Ibrahim ibn Sa'd Nabiyan Muhammad ibn Sa'd az-Zuhri an Ubaidillah ibn Abdullah ibn Utbah an ibn Abbas daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata, aku telah mendengar Umar bin Khattab berkata sewaktu meninggal dunia Abdullah bin Ubay yang merupakan ketua orang munafik, dan Al-Quran pun mengisytiharkan dia seorang yang munafik dalam suratul Munafikun kerana banyak perbuatan dia menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Do'iyah, maka Nabi telah dijemput untuk mensolatkan jenazahnya. Siapa yang jemput dia? Anak dia. Anak dia seorang Islam yang baik yang juga bernama Abdullah. Maka falamma faqama ilaih, maka Nabi telah menerima jemputan tersebut. Falamma waqafa alaih, bila Nabi telah berdiri untuk mensolatkan jenazah Abdullah bin Ubay bin Salul, yuridu solah, ingin mensolatkan jenazahnya, tahawwaltu, maka aku telah bergerak sehingga aku berdiri di hadapan dada Nabi lalu berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, a'ala aduwillah, adakah ke atas musuh Allah Abdullah bin Ubay ini, Al-Qail, yang telah mengucapkan banyak perkataan fitnah pada waktu sekian-sekian, pada hari sekian-sekian, yang uddu ayyamah. Umar bin Khattab pun mula mengira di hadapan Nabi segala keburukan yang dia pernah buat untuk Nabi dan agama. Maka Nabi SAW pun pada waktu itu ya tabassam, senyum. Nabi senyum je. Maka Nabi SAW bersabda, hatta idza kata perawi, hatta sehinggalah ketika mana Umar bin Khattab berulang kali pada waktu itu menyoal keputusan Nabi SAW untuk mensolatkan jenazah Abdullah bin Ubay, ketua munafik. Maka Nabi SAW bersabda, akhir, menjauhlah kamu daripadaku wahai Umar. Inni qad khuyyirtu, sesungguhnya aku telah diberikan pilihan. Fakhtartu, maka inilah pilihanku untuk mensolatkan jenazah tersebut. Qad qila li, sabda Nabi telah dikatakan kepadaku, istaghfir lahum, mohonlah pengampunan untuk mereka. Aw la tastaghfir lahum, ataupun kamu tidak memohon keampunan untuk mereka. In tastaghfir lahum, jika kamu memohon keampunan untuk mereka 70 kali sekalipun, Allah sama sekali tidak akan mengampunkan mereka. Maka daripada ayat tersebut Nabi faham, Nabi ada pilihan. Sabda Nabi, lau a'lam, kalaulah aku tahu bahawa sekiranya aku menambah lebih daripada 70 kali pengampunan, ghufiralah, pada waktu itu dia diampunkan, lazidtu, nescaya aku akan tambah. Ini adalah akhlak Nabi SAW yang menginginkan kebaikan, pengampunan untuk setiap umat baginda. Walhal Abdullah bin Ubay bin Salul ni terlalu banyak menyakiti Nabi SAW. Fitnah Aisyah isteri Nabi, pada waktu itu hasut orang untuk buang Nabi daripada Madinah dan sebagainya. Yang mana Allah sebut, la in raja'na ilal Madinah la yukhrijannal a'azzu minhal azal. Macam-macam dia buat pada Nabi. Qal, kemudian berkata perawi, kemudian Nabi SAW telah mensolatkan ke atas jenazah Abdullah bin Ubay wa masyama'ah, dan pada waktu itu menghantar jenazah. Faqama ala qabrih, Nabi berdiri di sisi kuburnya seketika, sama seperti Nabi buat dengan jenazah yang lain. Ketika mana telah selesai, berkata Allah qala, berkata Umar, fa'ajabun li, aku merasa hairan kepada diriku betapa beraninya aku pada waktu itu bertanya kepada Nabi SAW. Wallahi, kata Umar bin Khattab, demi Allah, wallahu wa rasuluhu a'lam, dan Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Fa wallahi, maka demi Allah, tidaklah beberapa lama sehingga turunnya lagi dua ayat, iaitu ayat yang ke-84 dan seterusnya, di mana Allah berfirman, wala tusalli ala, dan janganlah kamu wahai Muhammad mensolatkan ke atas seorang pun daripada mereka mata abada, yang telah meninggal dunia selama-lamanya, jangan solatkan mereka, dan jangan berdiri di sisi kubur mereka, sampailah ke penghujung ayat tersebut. Maka berkata Umar, fama salla, maka Nabi SAW tidak lagi pernah mensolatkan selepas daripada jenazah Abdullah bin Ubay seorang pun munafik, dan Nabi tidak pernah lagi berdiri pada sisi kubur mereka sehinggalah Nabi SAW wafat. Mudah-mudahan adanya manfaat, insya-Allah. Kita jumpa lagi pada siri yang kemudian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.